Yngwie Johan Malmsteen. Selain IKEA dan Zlatan Ibrahimovic, inilah produk dari Sweden yang pernah menawan dunia. Bagi ramai penggemar gitar shred, Malmsteen ialah gitaris terhebat sepanjang zaman dan layak memakai gelaran The King of Neoclassical Metal. Malmsteen mula mencipta cult following seawal 1984, sewaktu baru berusia 21 tahun. Album solonya Rising Force telah meletakkan benchmark baru dalam kesenian arpeggio shredding dan alternate picking. Dua lagu hit album ini, Black Star dan Far Beyond the Sun, sudah cukup untuk membariskan Malmsteen bersama gitar hero yang lebih senior daripadanya seperti Ritchie Blackmore dan Eddie Van Halen. Yngwie Malmsteen lahir pada tahun 1963 dan berasal dari Stockholm, Sweden. Beliau membesar dalam keluarga yang meminati muzik. Bagi Malmsteen, tarikh kematian Jimi Hendrix pada 18 September 1970 ialah tarikh keramat, kerana pada tarikh ini beliau yang berumur 10 tahun telah terinspirasi untuk menjadi gitaris selepas menonton berita mengenai kematian Hendrix di kaca televisyen. Berbekalkan Fender tiruan dan keazaman yang kuat, Malmsteen melatih diri sendiri menguasai instrumen itu kadangkala lebih dari 10 jam sehari. Beliau mengagumi gitaris seperti Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Allan Holdsworth, Al Di Meola dan Angus Young. Tetapi beliau menafikan telah mencontohi mana-mana gitar hero. Malmsteen sebaliknya merujuk kepada pemuzik klasikal dan mahakarya era barok, klasikal dan romantik. Bagi gitaris ini, muzik klasikal Eropah ialah kemuncak seni bunyi. Menurut Malmsteen, lagu-lagu oleh kumpulan rock Genesis telah menanam minat buatnya untuk menerokai irama dan harmoni yang mengandungi elemen Eropah klasik. Komposer paling hebat buatnya ialah Johann Sebastian Bach dari era barok serta dua violinis virtuoso, Antonio Vivaldi yang juga dari era barok dan komposer dari era romantik, Niccolo Paganini. Dalam satu perkongsian, Malmsteen menceritakan menjadi sangat kagum dengan persembahan yang ditontonnya di TV di mana seorang pemain violin memainkan Caprice No. 24 karya Paganini. Menurutnya, persembahan itu telah menoktahkan hala tuju muziknya. Bagi mengeluarkan karakter muzik klasikal Eropah dalam karya sendiri, Malmsteen dikenali dengan beberapa trademark seperti penggunaan harmonic minor, Phrygian dominant, diminished scale dan arpeggio. Kini, Malmsteen dianggap sebagai perintis terawal neoclassical metal walaupun gitaris yang banyak mempengaruhinya, gitaris Deep Purple, Ritchie Blackmore, sudah pun membawa konsep yang lebih kurang sama lebih awal daripadanya. Dari segi technicality, Malmsteen terkenal sebagai seorang shredder. Kelincahan alternate picking Malmsteen dapat didengari dalam hampir kesemua lagunya. Selain itu, tidak seperti sangkaan kebanyakan orang, Malmsteen juga menekankan bahawa beliau tidak menggunakan teknik sweep picking. For sure, but what they call sweep picking, that they think that I started with, I don't do sweep picking. It's not sweep picking because that would be like that, which is not. It's up, down, up, down, up, down, 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 up, up, you know, all mixed up. Malmsteen berhijrah ke US pada tahun 1982 bagi menyertai kumpulan rock Steeler. Tetapi hanya 4 bulan kemudian, Malmsteen telah dipecat kerana sering bertelagah dengan ahli kumpulan ini. Beliau kemudiannya menyertai Alcatraz. Namun masalah yang serupa turut berbangkit menyebabkan keanggotaan Malmsteen di dalam band ini hanya bertahan selama setahun. Tetapi sewaktu masih lagi menganggotai Alcatraz, Malmsteen telah menjalankan projek solonya, Rising Force. Album debut Malmsteen ini telah menduduki carta ke-60 dalam US Billboard 200. Bagi pengkritik muzik, album-album terawal Malmsteen yang dihasilkan pada era 80-an ialah yang terbaik seperti Rising Force, Marching Out, Trilogy dan Odyssey. Malmsteen sinonim dengan white vintage Fender Stratocaster dengan scallop fretboard. I actually scalloped this guitar myself. Pada tahun 1986, Malmsteen telah mendahului gitar hero-nya apabila menjadi gitaris pertama ditawarkan kontrak tajaan bersama Fender. Malah, Malmsteen menandatangani perjanjian bersama Fender sebelum gitaris rock and blues Eric Clapton melakukan perjanjian yang serupa. Tetapi,
Clapton Signature ialah yang pertama berada di pasaran sebelum diikuti Malmsteen Signature beberapa minggu kemudian. Selain itu, Stratocaster Malmsteen dilengkapi dengan scallop fretboard. Menurutnya, scallop fretboard membolehkan cengkaman yang lebih kukuh dan memudahkan pergerakan jari yang lebih laju. Walaupun sering dikritik dan dikatakan mempunyai ego yang tinggi, gitaris ini tetap berbangga dengan hasil karyanya. Sehingga hari ini, Malmsteen masih memukau para peminat dengan tarian shredding yang pantas dan panas. Here comes.